tempat dewan kuliah, syarahan, ada hotel, ada restorannya, sewa pula pencawang Selcom, Maxis, Digi. Dan tengok hasilnya, dia boleh mengumpulkan dana sebulan lebih kurang 30,000, 40,000. Tak payah nak minta dekat orang lagi dah, minta sumbangan sebagainya. Inilah fungsi masjid yang sebenarnya, yang boleh kita terapkan zaman kita ini, tuan-tuan dan puan. Jadi kita terus kepada soalan yang berikutnya, kita tujukan kepada Al-Fadil Ustaz Don Daniel. Jadi berdasarkan soalan yang pertama tadi, kita dah tahu macam mana peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentuk, mentarbiah para sahabat dengan fungsi ataupun peranan masjid. Jadi kita nak tahu Al-Fadil Ustaz Don, apakah kepentingan membina masjid dan kelebihan ataupun fadilat apabila kita menginfakkan harta kita untuk membina rumah Allah Subhanahu wa taala. Silakan Fadil Ustaz. Kalau atas ni dia straight dah bunyi. Kalau turun bawah dia bunyi. Jadi kita pakai yang mesti dilancar lah. Okey. Yang ni pun dapat wahyu, tak ada orang try buat tu lah. Ayat dah mula muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian. Mula-mula suatu hari, bila mana Nabi SAW selawat dah buat sikit, tak sah, starting dah pasang salatun bisalamil mubin biluqatil ta'in ya gharami ya salatun. Tadi starting dah pasang. Lepas tu buka pula yang ya hanana Zahara dinul mu'ayyad Biduhuri Nabi Ahmad. Agama ni jelas nampak dengan tercerah terserahnya Nabi Muhammad. Kita nak contoh pasal masjid ni, selawat kena kuat. Masjid tu Nabi yang buat. Okey, selawat bagi berkemau bang sallallahu alaihi wasallam. Oh betul. Oh betul. Bukan sebab apa? Sebab suatu hari malaikat main, malaikat sampai, malaikat kata dekat Nabi, syaqiya abdun zukirta indahu walam yusalli alaika faqultu amin. Malaikat turun, malaikat kata, celakalah manusia dengar nama Nabi dia tak selawat. Berapa kali ada ini nak? Ustaz cakap nama Nabi tak ada siapa berselawat. Sebab tu ilmu kita dia sampai, dia hilang. Dia sampai, dia hilang. Sebab apa? Malaikat penuh ni, menghanyut dua dalam ni. Tuan-tuan menghanyut ni. Bahasa Seri Putra, crowded. Malaikat dalam majlis kita ni menghanyut, tuan-tuan. Patutnya hujan malam ni. Patutnya hujan. Allah bagi berhenti. Malaikat doa kat kita, mesti kita nak buat masjid. Tapi malaikat tu bila dia dengar kita tak kata dekat Nabi, bila dengar nama Nabi tak selawat, dia patut doa kita rahmat, tapi dia doa kita kecelakaan. Sebab ketua dia malaikat Jibril turun ke Nabi tadi tu. Malaikat Jibril turun dia kata celaka satu manusia. Zukirta indahu wa lam yusalli alaika. Orang sebut nama kamu dia tak selawat balik, celaka. Kalau ketua malaikat Jibril Allah sebut dalam surah Takwir Ustaz, muta'in sama lagi, muta'in sama amin. Aduh, malaikat Jibril ditaati di sana. Kalau Jibril turun kata celaka, takkan malaikat lain nak senyap? Malaikat yang buat rahmat tu pun kata juga dekat kita kalau kita tak baca selawat dengan kecelakaan. Betul ilmu. Kalau saya tanya tadi Ustaz Asbiah cerita apa tu, mesti lupa. Nampak? Pasal malaikat doa celaka. Kena selawat tuan-tuan. Jangan ambil remeh benda ni. Jangan ambil remeh. Ini nama Nabi. Zahara dinul mu'ayyad Bibuhuri Nabi Ahmad Ya halala bi Muhammad Zalikal fadlu minallah Allah ya hanana. Untung kami ya hanana. Untung kami pasal kami ada Nabi. Tapi jangan kita selawat. Jaga tuan-tuan, selawat nak dekat nama Nabi itu, dia bukan orang biasa. Dia bukan orang biasa. Wallahu a'lam. Baik, sambung cerita. Suatu hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, lah boleh dapat skor tadi. Aduh, tak boleh.
Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar keluar daripada Madinah, daripada Mekah. Bila keluar sampai dekat Bukit Sur, ni sambung cerita Ustaz Azizah. Tak salah, Ustaz Azizah dia buat cerita berita terkini dia sat dah zut sampai Madinah. Saya kena berhenti sat dekat Quba. Cerita saya kena berhenti dekat Quba. Jadi Nabi bila keluar Bukit Sur, Nabi sampai Bukit Sur tu, Nabi duduk 3 hari macam yang Ustaz Azizah sebut, seperti mana yang diungkapkan oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti dengan Syekh Safiyur Rahman Mubarakfuri dalam kitab Rahiful Maktub. Dr. Said Ramadan Al-Buti dalam Fiqhus Sirah, kalau buka dalam Tuan Haji Kiai Syekh Khalil Munawar, dalam buku dia berkaitan dengan sejarah baginda Nabi SAW pun sebut juga. Bila tak ada selawat pula. Boleh nak bagi ada tempo sikit. Okey. Dalam sejarah hidup Nabi SAW, maka Nabi bersama Abu Bakar keluar daripada Bukit Tur menuju ke Madinah. Tuan-tuan kena ingat, Mekah dekat bawah. Tengok, tuan-tuan tengok saya lukis peta kat tuan-tuan. Kami 3 orang kalau tengok saya lukis, peta kita terbalik. Peta mereka tengok betul. Jadi tuan-tuan anggaplah sini ada hologram. Saya lukis peta kat tuan-tuan. Di sini ada logo merah. Jadi dia naik logo tu, dia turun macam tu. Balik kanan ni Sudan, Mesir, Habsyah dan sebagainya. Turun bawah, buat macam bentuk kasut segitu. Bawah ni Yaman. Yaman naik atas sikit Mekah. Mekah naik atas sikit Madinah. Jadi Nabi potong ke tepi Laut Merah. Nabi turun di Bukit Tur, baru Nabi naik ke Bukit Merah. Nabi potong balik kanan. Nabi masuk ke dalam. Jadi tempat mula-mula Nabi duka mesti Nabi jumpa Quba dulu. Sebab Quba dia duduk balik selatan, ke bawah lagi. Mekah, Madinah dia kena naik utara, Quba selatan. Jadi kalau mai daripada balik kanan masuk ke dalam, mesti jumpa Quba dulu. Jadi bila sampai dekat Quba dulu. Bila sampai dekat Quba, Nabi dengan Abu Bakar, ni pasal apa saya sebut dekat tuan-tuan tadi pasal selawat mula-mula ni sebabnya. Ulama tulis ni dalam kitab ni. Nabi sampai dekat Quba, orang tak kenal yang tu Nabi. Orang tak kenal kata yang tu Nabi, yang tu Abu Bakar. Orang tak kenal. Masuklah dua-dua nyanyi masuk nyanyi tu soundtrack. Masuklah dua-dua tu nyanyi masuk pergi duduk bawah pokok. Duduk bawah pokok, siapa pun tak kenal kat depan dua. Dekat siapa? Dekat baginda Nabi SAW dengan sahabat baginda yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bila jadi macam tu, tahu tuan-tuan siapa yang kenal Nabi? Tahu dekat Quba siapa yang bagi? Tuan-tuan tahu tak? Yang dekat Quba tu masa Nabi duduk singgah rehat bawah pokok tu, masa tu tak ada masjid, jadi Nabi rehat bawah pokok. Siapa yang buat pengumuman kata tu Nabi? Orang Yahudi. Itu problem kita ni. Orang Yahudi kenal Nabi daripada kita. Hari ni orang Yahudi kenal Nabi daripada kita. Pasal tu dia boleh buat main dengan Nabi. Kita nak kawan, tapi Nabi kita tak kenal. Saya yakin Ustaz Azizah, Ustaz Alan, kalau Nabi ada dalam ni, confirm siapa tak kenal. Berselisih bau, tak kenal. Pasal tu kena buat masjid, bagi ada cerita benda-benda lagu ni supaya kenal Nabi. Cuba cek dalam rumah, apa yang ada dalam rumah kita yang kita tengok kita boleh teringat Nabi. Kita tak apa. Jadi bila duduk-duduk bawah pokok tu, baginda Nabi SAW dengan Sayyidina Abu Bakar, bila duduk-duduk tu, tiba-tiba Yahudi tu tengok, dia kenal. Saya berapa minit tak lah. Aku ni kau boleh dapat mati. Sampai hari dia bisa mampu. Dia macam ni. Saya titik saat itu, Ustaz Azizah. Saya titik sana. Dia Nabi bukan yang kali pertama tau orang Yahudi kenal dia. Masa Nabi umur 12 tahun,
Masa umur Nabi 12 tahun, Nabi dah tak ada Tok Wan, dan Nabi dah tak ada bapa, Nabi dah tak ada mak, Nabi dah tak ada Tok Wan yang bernama Abdul Muttalib. Nabi tak ada. Yang ada dengan Nabi masa Nabi umur 12 tahun sampai Nabi besar sikit, umur remaja 20 lebih, pok saudara Nabi, ataupun dalam istilah sains dia, pok melakat. Pok melakat Nabi ni nama dia Abu Talib. Dia kata dekat Nabi, jom kita keluar pergi Syam, pergi Syria, kita pergi berniaga. Nabi kata okey saja, boleh. Keluarlah dengan pakcik dia berjalan. Bila berjalan dekat Syria tu, masuk pintu gerbang tu, masuk pintu gerbang tu macam ni. Dulu dia panggil kota. Bila kata kota ni, dia pagang macam kita ni, nak masuk surau ni, dia kena lalu pintu tu dia tak boleh duk kerabat naik kot dinding. Walaupun hang pandai kerabat, tak boleh geragas duk naik kot dinding. Ragas boleh, ragas kerabat, bahasa Sri Putra, climbing. Dia bukan duk kira aku penduduk tempatan, aku jiran dengan Tok Imam, aku duk boleh kerabat naik kot atas tu. Dia tak boleh. Dia tak ada duk boleh duk ragas pagang-pagang lagi, tak boleh. Dia kena masuk pintu. Itu dinamakan kota. Kita kepung lagu ni. Jadi nak masuk kota Syria tu, dia ada satu pintu kena masuk. Jadi Nabi masuk dekat situ. Sebelum Nabi dengan pakcik dia masuk, ada satu gereja dekat situ besar tu. Dia punya orang yang dalam ke gereja tu, dia punya, kita panggil apa? Bukan Tok Imam. Dia punya kira Tok Imam lah. Tapi dalam orang gereja kan Padri dia duduk kat situ. Dia duduk atas, tingkat atas tu, dia tengok tu, dia heran. Ada satu kumpulan manusia yang main daripada jauh, dia main menuju ke Syria. Tapi pelik kumpulan ni daripada kumpulan-kumpulan yang lain. Pasal apa? Bila kumpulan ni berjalan, dia nampak ada awan gelap duk payung atas dia. Dia mula-mula anggap awan tu berjalan. Tengok-tengok bila dia tersinggah dekat satu pokok berteduh, awan tu pun berhenti, tak jalan-jalan. Dia kata ini sudah petanda bagus, budak itu masih ada dalam tu. Budak yang dimaksudkan ni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu jadi dia tunggu rombongan tu sampai, dia tengok macam dah nak dekat, dia turun, dia pergi tunggu dekat tu pintu gerbang tu, pintu dah masuk tu, tunggu dekat situ. Pak, kawan ni masuk, depa masuk. Dia tengok seorang-seorang, budak-budak dia tengok. Dia boleh tahu kata yang kata kekasih kita tu budak. Yang tu mahal. Itu orang Yahudi tu. Dia boleh tahu pada saat itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam budak. Dia tak tengok orang tua, dia tengok budak. Nak abang kata kenal tak kenal tu. Dia tengok budak. Bukan. Sampai dah habis dah orang masuk. Bukan juga. Dia kata mustahil, mesti ada. Rupanya Nabi dengan pakcik dia duduk belakang sekali. Dah Nabi masuk dengan pakcik dia. Dia nampak, dia kata dia ni budak dia pegang tangan Nabi. Abu Talib tepih tangan dia. Siapa nak pegang dia? Padri tu kata apa? Bukan bapak dia. Dia boleh tahu pula kata Nabi tak ada bapa. Ini orang Yahudi. Ini tuan. Sebab tu masjid kena ada. Bila masuk tengok pembinaan dia tulis ayat Quran, la masjidun ussisa ala taqwa, teringat dekat Nabi. Masuk fawalli wajhaka syatral masjidil haram, palingkan wajah kamu menghadap ke Masjidil Haram, teringat Nabi dalam masjid kiblatain. Teringat pula pasal fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Masa ustaz kata tadi Nabi buat Masjid Madinah kan. Masjid Madinah macam mana Nabi tentu kiblat? Contoh main saya. Masjid Madinah macam mana Nabi tentu kiblat? Nabi duduk kat depan dekat tempat nak bina masjid tu, Nabi isyaratkan tangan, bukit semua ke tepi sampai Nabi nampak Mekah. Tu Nabi bina. Betul. Ini sejarah bukan? Nabi duduk nak tentu kiblat Madinah ni, nak pergi turun ke mana, Nabi duduk dan isyarat tangan, terbuka semua bukit-bukit ke tepi sampai Nabi nampak Mekah. Nampak tak tuan? Ini Nabi kita. Maka ada cerita kat budak-budak ni, maka dia tak tahu Nabi dia siapa dia. Pasal dia suka pemain bola. Sila-sila ayah suka pemain bola. Ya tuan.
Akhirnya nama muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian, sambung. Saya ni banyak cerita Allah. Ni bangun nak cerita tak sampai rumah ni. Di rumah tak sampai ni. Bangun cerita rumah ni tak sampai ni. Bila sampai, Ustaz dah boleh lagi ya? 5 minit lagi. Kabur Ustaz. Semua berdia. Tapi tak apa, dia pengurusi majlis, saya kena ikut dekat dia. Sabar, saya cerita sikit lagi. Bila sampai dekat situ, dia kata, hang ni bukan bapak dia. Abu Talib kata, aku bapak dia. Hang dengan buruk, aku kenal budak ni. Dia tak ada bapak, dia tak ada mak, dia tak ada tuan. Dan kenal dia. Abu Talib kata, hang ni si macam dah. Siapa dia? Betul yang bukan bapak dia. Padri tu kata, aku tahu budak ni Nabi akhir zaman. Rambut dia, mata dia, badan dia, bentuk badan dia, aku tahu dia ni Nabi akhir zaman. Hang ni pakcik dia yang untuk jaga dia. Cuma aku minta satu je kebenaran kamu. Boleh tak aku selak baju belakang dia? Nak tengok dia ada tak satu benda. Abu Talib kata, boleh, selak. Mereka tarik baju Nabi kat belakang ni, nampak khotmun nubuwah, tanda kenabian dekat belakang. Bila nampak tu, dia tutup cepat-cepat. Dia kata dekat Abu Talib, hang bawa dia balik lagi, tolong. Kata apa? Hang masuk lagi dalam sekejap lagi tu, duk beratok tunggu padri-padri yang lain nak bunuh dia, pasal dia kenal dia. Nah, yang ni bukan kali pertama Nabi ni orang Yahudi kenal. Orang Yahudi lebih kenal Nabi kita daripada kita. Lawan tuan-tuan, kita kena lawan. Macam mana nak ambil balik Aqsa kalau Nabi kita tak kenal? Satu, dekat Aqsa tu, Aqsa pula, dekat Quba tu Nabi duduk rehat bawah pokok tu. Tiba-tiba Yahudi tu nampak, dia lari, dia naik atas tempat tinggi. Dia kata, orang Quba semua dengar sini. Dengar sini semua orang Quba. Orang yang hamba duk tunggu-tunggu, duk cari nak masuk Madinah, duk ada bawah tu. Orang-orang Quba pakai duk tengok orang Yahudi ni. Dia pun kelip-kelip mata. Hebat ni orang Yahudi ni. Heran lah. Macam mana dia cakap ini? Itu tambahannya. Bila dia kata-kata macam tu, barulah mereka ni menderu pergi tak situ. Menderu, tuan-tuan boleh menderu. Allah, menderu apa Ustaz? Menyeru macam orang bersalah. Menderu lah, tuan-tuan kira boleh menderu kan? Mereka pun menderu pergi tempat tu, kat pokok tu. Mereka menderu pergi dekat pokok tu. Sampai lebih sekali kelemahan berlaku. Apa dia? Mereka menghormati Sayyidina Abu Bakar lebih daripada Nabi. Mereka tak tahu, mereka ingat yang Nabi. Kau mereka duk salam apa semua, duk puji Abu Bakar ni apa semua. Mereka ingat yang tu Nabi. Mereka tak tahu yang sebelah tu Nabi. Sampailah Sayyidina Abu Bakar buat apa? Dia ambil selendang dia ni, dia tutup atas kepala Nabi, letak lagu kuailasan macam Imam Malik radhiyallahu anhu pakai. Macam tu Sayyidina Abu Bakar letak dekat atas kepala Nabi. Baru mereka tahu kata tersilap yang ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila jadi lagu tu, baru mereka usung Nabi, bawa Nabi berarak pegang-pegang tali kenderaan Nabi apa semua, sampai dekat satu tempat itu. Nabi pilih untuk duduk situ. Tempat yang Nabi nak pilih itu adalah satu tanah yang diberikan. Tuan-tuan lihat ni elok-elok tau. Ni cerita untuk malam ni punya ni, tang sini ni. Tanah yang ada 3 minit lagi macam tanah yang main nak ni tanah kepada tuan rumah yang Nabi duduk. Ada 2 orang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dua-dua ni bila jalan, Nabi mereka bawa pergi duduk rumah orang lain. Nama dia Ibnu Hamdan. Ni satu. Yang seorang lagi Abu Bakar pergi duduk rumah orang lain. Mereka bawa duduk separate 2 rumah. Pasal barangkali mungkin rumah kecil, wallahu a'lam, kita tak tahu. Jadi bila duduk macam tu, Ibnu Hamdan ni dia ada satu tanah. Tanah itulah Masjid Quba didirikan. Maka Nabi pergi dekat situ, dia bagi dekat Nabi beli juga tanah itu. Kemudian Nabi buat dekat situ satu masjid. Nabi galah sendiri kayu-kayu, batu-batu, tembok dan semua Nabi galah, Nabi buat. Tuan-tuan yang saya muliakan, saya cerita straight dulu ni. Saya kait balik satu-satu tu.
Bila Nabi dah angkat ni, dia kata Nabi jangan, Nabi duduk, Nabi jangan. Nabi kata tak apa, aku yang nak buat benda ni. Nabi angkat batu bata dia. Para sahabat tolong letak. Bila sampai batu mula-mula yang Nabi letak, baginda Nabi sendiri yang letak batu pertama, kemudian Abu Bakar letak batu kedua, Sayyidina Umar letak batu yang ketiga. Tiang dia siapa yang letak? Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir, anak Sumayyah. Ammar bin Yasir, dia yang letak tiang tu susul. Jadi mula Nabi letak 2 Abu Bakar, 3 Umar, 4 Sayyidina Osman. Tiang tu Ammar bin Yasir yang letak. Itulah Masjid Quba. Maka mereka buat Masjid Quba menghadap ke arah Baitul Maqdis. Sebab masa tu kiblat tak tukar lagi. Baitul Maqdis. Bila siap masjid di situ, saya titik cerita bab lain tak mau. Nak ambil tadi bab tanah, bab angkat batu, bab letak batu, bab letak tiang. Tuan-tuan, saya ni tak ada pengalaman banyak. Antara pengalaman yang saya ada adalah ayah saya sendiri. Ayah kami didik kami, bila ada masjid yang baru nak buat, bila ada surau yang baru nak buat, kalau masjid dengan surau tu dia baik dengan orang dia, dia pergi minta izin, minta nak letak batu untuk letak dekat mihrab, tuan. Itu ayah saya. Ayah saya bukan tok guru, tuan. Ayah saya adalah orang dalam bidang virology, bahagian virus. Mak saya kerani je, tuan. Ayah saya pun kerani juga, tapi kerani makman. Orang biasa je, tuan. Tapi bila ada surau, ada masjid yang nak buat, pergi tengok. Kalau tak boleh letak pun, sebab orang tak ada nak minta izin, kita bukan boleh pandai-pandai letak, tersilap letak batu. Oh, tak lagi timpul terima apa boleh. Ayah saya akan pegang tiang-tiang tu sebagai isyarat, kata teringin nak letak, tapi tak tahu nak buat lagu mana. Anak dia dah bercakap depan tuan-tuan nanti. Tuan-tuan, harta tuan-tuan banyak. Siapa berani angkat tangan, dia jamin anak dia akan uruskan harta dia elok. Kalau tuan-tuan wakaf, tuan-tuan buat surau, tuan-tuan buat masjid, tuan-tuan wakaf bagi ke orang, harta tu lah yang akan bela kita. Apa bukti dia? Nu masjid Nabi sampai hari ni duk diri. Nu masjid Quba sampai hari ni duk diri. Tu Universiti Azhar sampai lah duk diri. Harta wakaf, pasal itu nama dia wakaf. Dia berhenti duduk situ, siapa jaga? Allah. Ya tuan, saya berhenti kat katuk. Saya lagi arah lagi mak dia katuk saya mampu. Saya serah boleh saudara. Maaf, kita sambung saja round kedua. Wallahu a'lam.